Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan tentang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Jadi, sebelum saya masuk ke teori Piaget, sedikit pencerahan mengenai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahap-tahap perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah dan mengetahui sesuatu. Jean Piaget merupakan ahli psikologi Switzerland dan ahli epistemologi genetik. Beliau telah mengkaji dengan lebih mendalam tentang bagaimana anak-anak mengembangkan intelektual semasa kanak-kanak. Beliau berpendapat bahawa kanak-kanak berfikir secara berbeza dengan orang dewasa. Menurut Piaget, proses pemikiran kita berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga kita mencapai kematangan. Apakah konsep perkembangan individu oleh pakar psikologi? Menurut Sandrock, perkembangan individu ialah corak biologi, kognitif dan perubahan sosio-emosi yang bermula pada konsepsi dan berterusan sepanjang jangka hayat. Menurut Crow and Crow, perkembangan merupakan perubahan secara kualitatif serta cenderung ke arah lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. Menurut Carl E. Garrison, perkembangan adalah dihasilkan daripada tindakan yang saling berkaitan di antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Terdapat 3 proses perkembangan individu iaitu biologi, kognitif dan sosio-emosi. Bagi Jean Piaget, beliau lebih tertumpu kepada perkembangan kognitif. Kajian-kajian yang dibuat oleh beliau ialah mengenai tingkah laku kanak-kanak yang ditinjau dari aspek struktur operasi tingkah laku dan peringkat-peringkat perkembangan berturutan dari segi penakkulan, pemikiran dan kematangan intelek. Menurutnya, kanak-kanak yang lebih tua biasanya berfikir dengan lebih cepat daripada kanak-kanak yang lebih muda. Bagi beliau, dengan mengkaji kecerdasan kanak-kanak, kita dapat fahami sifat pengetahuan manusia yang berkembang mengikut peringkat tertentu. Piaget menjalankan penyelidikannya berdasarkan pendekatan epistemologi genetik yang mengkaji biologi dan psikologi perkembangan tingkah laku. Beliau melakukan pemerhatian terhadap anak-anaknya dan kemudian kepada kanak-kanak lain. Aspek-aspek yang beliau kaji dengan teliti adalah mengenai bahasa, takkulan, perkembangan moral dan struktur kognitif. Teori Jean Piaget terbahagi kepada 2 iaitu konsep dan juga tahap. Yang pertama ialah konsep. Konsep pertama ialah skema, merupakan penyusunan dan pembentukan skema dipanggil organisasi dan bermula sejak seseorang dilahirkan. Sebagai contoh, bayi membentuk skema untuk mencapai sesuatu objek. Kemudian, kanak-kanak membina skema-skema untuk mengkategorikan sesuatu benda untuk mengenal huruf. Yang kedua ialah asimilasi. Berlaku apabila individu cuba memahami pengalaman baru dan cuba untuk menyesuaikan pengalaman dengan skema yang telah sedia ada. Sebagai contoh, mengenal huruf, kanak-kanak mungkin akan menyatakan D sebagai B apabila diperkenalkan. Melalui pengalaman dan bimbingan, kanak-kanak akan cuba memadankan pengetahuan baru dengan skema lama yang telah ada. Yang ketiga ialah akomodasi. Berlaku apabila individu dapat menukar skema lama untuk disesuaikan dengan pengalaman yang baru dengan mengubah cara pemikiran untuk disesuaikan dengan pengalaman yang baru dan seterusnya membentuk skema baru. Yang keempat, keseimbangan. Merupakan sesuatu keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan semula jadi untuk mencipta hubungan apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran. Bagi tahap menurut Jean Piaget terbahagi kepada 4. Yang pertama, sensori motor. Bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan pengalaman sensori mereka dengan gerakan motor. Contohnya, bayi boleh terlibat dalam apa yang dipanggil peniruan tertunda, seperti mempamerkan ekspresi jengkel lepas melihat seseorang sejam sebelum itu. Dia juga boleh menggunakan kombinasi mental untuk menyelesaikan masalah mudah seperti menggunakan mainannya untuk membuka pintu. Dia juga ada pertimbangan yang cukup baik. Yang kedua ialah pre-operational. Pada usia 2 hingga 4 tahun, fungsi simbolis terjadi. Pada tahap ini, anak kecil secara mental mempresentasikan objek yang hadir bermaksud memperluaskan
dunia mental anak sehingga dimensi-dimensi baru terjadi. Pada tahap kedua, pemikiran intuitif ketika berusia 4 hingga 7 tahun, kanak-kanak mula ingin tahu semua jawapan dari semua pertanyaan. Sebagai contoh, perkembangan bahasa, kemunculan sikap bermain, mencoret-coret gambar dan benda-benda yang lain. Yang ketiga ialah konkret. Pada usia 7 hingga 8 tahun, kanak-kanak mengembangkan kemampuan mempertahankan ingatan terhadap sesuatu bentuk. Pada usia 9 hingga 10 tahun, kemampuan terakhir dalam mempertahankan ingatan mula diasah. Contoh, memberi 4 biji kenderaan berwarna merah di dalam sebuah kotak lalu ditaburkan di lantai. Jika kanak-kanak di tahap pra-operasional akan berkata kereta tersebut akan bertambah, tetapi pada tahap ini kanak-kanak akan segera mengingati jumlah kenderaan yang ada. Akhir sekali ialah formal, terjadi ketika usia 11 hingga 15 tahun. Mula berfikir pengalaman konkret dan pemikiran yang secara lebih abstrak, idealis dan logik. Antara ciri-ciri perkembangan ialah yang pertama, secara umumnya perkembangan berlaku secara berperingkat-peringkat, iaitu bayi, kanak-kanak, dewasa dan juga tua. Dan menurut Jean Piaget, terdapat 4 peringkat perkembangan, iaitu yang pertama peringkat sensori motor, kedua peringkat praoperasi, ketiga peringkat operasi konkret dan yang terakhir peringkat operasi formal. Kedua, semua kanak-kanak mempunyai perkembangan yang sama, tetapi dalam kadar yang berlainan mengikut kemampuan individu dan juga sokongan yang diberikan kepada mereka. Ketiga, proses perkembangan ini bersifat berterusan, iaitu sepanjang hayat seseorang individu dari bayi sehinggalah dewasa dan tua. Baik, yang keempat, perkembangan merupakan satu proses perubahan yang berlaku akibat tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan juga pembelajaran. Dan yang kelima, perkembangan individu ini dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran. Baka menentukan had perkembangan, manakala persekitaran akan menolong perkembangan ke satu tahap yang lebih maksimum. Sebagai contoh, persekitaran kita dapat digambarkan sebagai sokongan ibu bapa dan juga bantuan guru dari segi pembelajaran maupun penyelesaian masalah. Dan yang terakhir ialah perkembangan melalui perubahan. Dari segi yang pertama ialah bahasa. Kedua, suara. Sebagai contoh, budak lelaki yang mencapai akil balik, suara mereka pasti akan berubah. Yang ketiga, tingkah laku, cara mereka menyelesaikan masalah. Keempat ialah cara berfikir. Kelima ialah komunikasi, cara mereka berhubung dengan orang lain. Sebagai contoh, budak 1 tahun yang belum pandai bercakap, mereka akan melakukan isyarat tangan ataupun bunyi-bunyi yang difahami untuk berkomunikasi dengan ibu bapa mereka dan banyak lagi. Faktor-faktor teori perkembangan menurut teori Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, terdapat 4 faktor yang mampu mempengaruhi perkembangan individu seseorang, iaitu pertama, kematangan, kedua adalah pengalaman, ketiga interaksi sosial dan terakhir adalah keseimbangan. Keempat-empat faktor ini mampu mempengaruhi dan memberi impak yang besar kepada perkembangan individu seseorang. Secara umumnya, kematangan difahami sebagai saat di mana organisma telah mencapai kepenuhan perkembangannya. Menurut Jean Piaget, ia terbahagi kepada 2, iaitu kematangan secara fizikal dan juga secara psikologi. Kematangan secara fizikal atau dipanggil biologi difahami sebagai fasa di mana titik maksimum perkembangan fizikal dan seksual dicapai. Manakala kematangan secara psikologi atau emosi pula tidak mempunyai usia atau saat kehidupan untuk menampakkan dirinya. Tetapi, setiap orang adalah berbeza kerana ianya dipengaruhi oleh keluarga, konteks sosial, ekonomi, psikologi dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor pengalaman. Pengalaman bermaksud sebagai hasil pendedahan sesuatu benda atau peristiwa di sekeliling yang menjadi asbab seseorang mampu belajar untuk memahiri sesuatu benda sebagai tindak balas kepada perkara yang telah dihadapi sebelumnya. Sebagai contoh, kanak-kanak berjaya menunggang basikal hasil daripada pengalaman jatuh dan bangunnya sebelum ini. Seterusnya, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses tatap muka yang terdiri daripada tindakan, reaksi dan penyesuaian bersama antara 2 atau lebih individu dengan matlamat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Melalui interaksi inilah, kanak-kanak atau seseorang individu itu belajar untuk memberi reaksi yang sesuai ketika berhadapan dengan orang sekeliling.
Dan terakhir sekali adalah keseimbangan. Ini berlaku apabila kanak-kanak menyatukan kematangan, pengalaman dan interaksi sosial iaitu faktor-faktor yang sebelum ini untuk membina skema mental. Keseimbangan ini dianggap sebagai kecenderungan untuk kanak-kanak mencari keselarasan dan kestabilan kognitif. Mereka bermotivasi dalam menyeimbangkan percanggahan yang dialami antara perkara yang sedia ada dan sesuatu yang baharu. Karya Piaget telah memperluaskan pemahaman kita tentang bagaimana kognisi berkembang. Hal ini menunjukkan bahawa anak-anak memiliki tahap pemahaman yang berbeza pada usia yang berbeza. Ia juga menekankan bahawa kanak-kanak bukan sahaja penerima pengetahuan yang pasif. Sebaliknya, kanak-kanak sentiasa menyiasat dan bereksperimen ketika mereka membina pemahaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi. Teori pengembangan kanak-kanak oleh Jean Piaget menghasilkan minat dalam perkembangan kanak-kanak dan mempunyai kesan yang besar terhadap masa depan psikologi, pendidikan dan pembangunan. Teori Piaget juga membantu mengubah cara-cara penyelidik berfikir tentang anak-anak. Kini, teori kognitif Jean Piaget tentang tahap perkembangan kanak-kanak digunakan secara meluas di seluruh dunia. Sekian, terima kasih.